Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Terima kasih kepada semua dan seterusnya sekalian, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua ya? Saya fikir ini adalah kuliah pertama Ustaz untuk muslimat di Masjid Al-Falah. Adapun mau'izah dan tajuk yang Ustaz nak bawa pada pagi ini meraih kepada kita akan berhadapan dengan ibadah korban, maka Ustaz ingin membuat sedikit muhasabah tentang ibadah korban, dengan harapan insya-Allah muhasabah ini akan memberi kepada kita nilai tambah biar kita benar-benar menjiwai dan memaknai akan ibadah korban. Sebagai mukadimah, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 27. Surah Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. Bermaksud, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah dan mentahlah cerita dua orang anak Adam. Dalam satu riwayat menyebut Qabil dan Habil. Masing-masing mempersembahkan ibadat korban kepada Allah Azza wa Jalla. Diterimanya akan ibadat korban Habil dan ditolak akan ibadat korban Qabil. Qabil kecewa lantas berkata kepada Habil, qala la'aqtulannak, sesungguhnya aku akan bunuh kamu wahai Habil. Lalu dengan tenang sahaja Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya menerima ibadah korban mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin sekalian, di bawah ayat ini ada beberapa pengajaran. Pertama, ibadah korban adalah di antara ibadah yang tertua dalam Islam. Ibadah korban yang kita akan hadap pada awal bulan depan nanti adalah di antara ibadah yang paling awal, paling lama dalam Islam. Ia seawal manusia di muka bumi ini diduduki oleh manusia. Apa tidaknya Abul Bashar, ayah bagi segala manusia, Nabi Adam alaihissalam, seiring dengan anaknya Qabil Habil, di situ sudah pun disyariatkan ibadat korban. Hadirin sekalian, sebuah kereta Proton Saga baru yang baru kita beli, maka namanya kereta Proton Saga baru. Pasti harganya mahal.
Apabila berlalu 20 tahun, maka kereta Proton Saga baru itu namanya kereta Proton Saga lama. Sebab dah 20 tahun guna, harga pun menjunam turun. Tapi kalaulah kita jaga elok-elok, sehingga 500 tahun kemudian kita dah meninggal, anak kita, cucu kita, cici kita maintain, boleh jaga elok-elok, maka kereta Proton Saga, hadirin sekalian, yang berusia 500 tahun itu kita panggil apa ya? Baru ke lama? Ataupun ada perkataan lain? Apa? Antik. Sesungguhnya antik itu barang antik. Itu dia sebut barang. Proton Saga tadi bukan lagi Proton Saga barang lama, tidak barang baru, tapi barang antik. Bila sebut barang antik, harga jauh lebih tinggi daripada barang baru. Ibu-ibu, anda semua ni barang baru ke barang lama? Antik ya? Bahasanya gaya bersila, gaya ubah penuh atas peti, rasa macam barang lama. Okey, baik. Tak apalah, antik pun antik lah ya. Pokoknya nak beritahu, kalau kita pandai menilai barang antik itu mahal harganya, walahal baru je 500 tahun, baru je 1000 tahun. Nak bayangkan ibadah korban yang usianya seawal manusia menduduki muka bumi, refer kepada ayat tadi, maka Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Sesungguhnya ibadah korban adalah ibadah yang sangat berharga. Justru beruntung dan bertuahlah sesiapa yang insya Allah setiap tahun tidak terlepas daripada melaksanakan ibadah korban. Dan alangkah rugi yang teramat sangat seseorang yang take for granted, ambil mudah dalam soal ibadah korban. Ibu-ibu, bagaimana kita nak menilai mahalnya ibadah korban? Begini, tinggal seketika bab korban, kita ambil realiti hidup di atas muka bumi. Di atas muka bumi, sesiapa yang tidak ada wang, letih hidupnya. Kerana apa? Nak makan perlu ada wang, nak minum perlu ada wang, nak pakai perlu ada wang. Sebagaimana kita menjiwai betapa pentingnya wang semasa di dunia, maka begitulah kiranya hidup kita akhirat kelak penting wang. Hidup akhirat kelak, sesiapa yang tidak ada wang, letih, jerih, lelah. Kalau akhirat kelak tidak ada wang, kenapa? Nak pakai, ia pun soal benar. Akhirat kelak kena ada wang untuk kita beli. Nak minum, ia pun setekis air, perlu ada wang untuk kita beli. Nak makan, biar pun sebutir nasi, perlu ada wang untuk kita beli. Apatah lagi nak beli syurga Allah, perlu ada wang. Apatah lagi nak meraih kerajaan Allah Azza wa Jalla, perlu kepada wang. Bagi lagi, wang di akhirat bukan dalam bentuk ringgit, bukan dalam bentuk rupiah, bukan dalam bentuk dolar, bukan dalam bentuk yen, bukan dalam bentuk dinar dan dirham, tetapi duit akhirat dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk pahala. Dan kebetulan pahala itu bukan dicari di akhirat, tetapi pahala dicari semasa di dunia. Dan di sana adanya satu hapuan pahala yang sangat lumayan, sehingga ia bertaraf anti. Maka nak itu namanya pahala melaksanakan ibadah korban. Oleh
Oleh yang demikian, sengaja Ustaz timbulkan perkara ini cukup kita terlepas mata ataupun kita mungkin terpengaruh dengan statement fiqh. Kenapa saya kata macam tu? Statement fiqh, kalau kita refer lah mana-mana qadi yang ada di Sukamajaya ni, wahai tuan qadi, apa hukum pelaksanaan ibadat korban, wajib ke sunat? Maka tuan qadi akan jawab, laksanakan ibadat korban sunat. Oh sunat ya, ya sunat je. Dalam sunat tetap je kat belakang. Makin kecil kawan. Jadi kita pun langsung set dalam fikiran kita, bukan compulsory, bukan wajib ni, dia hanya sunat je. Ini adalah statement fiqh. Tetapi kalau kita bicara dari segi moral, maka moralnya akan berkata begini, beruntung dan bertuahlah sesiapa yang melaksanakan ibadat korban, sebab dia memperolehi pahala dalam bentuk pahala barang anti lumayan sekali akhirat ini. Manakala rugi dan menyesalah yang teramat sangat sesiapa yang tidak mengambil kesempatan untuk melaksanakan ibadat korban. Nah, oh Ustaz, saya tahun lepas dah korban, 2 tahun lepas dah korban, so tahun ni tak ada korban. Amboi, berkira sangat ya dapat pahala ni, berkira sangat dalam ibadah ni. Walhal Allah Azza wa Jalla sedang melihat ni, bukan soal wajib sunat, tetapi Allah sedang melihat nak tengok sejauh mana cakna dan prihatin kita kepada mereka Allah Azza wa Jalla. Allah akan kata, alahai, korban ni bukan setiap hari, setahun sekali je. Nak tuan-tuan dan perempuan masyarakat masih al-falah, semua jutawan kata ni kan dapat Ustaz. Apa sangatlah yang ada pada RM500, RM600, tak perlu pergi ke mesin ATM, bawa tina sepak-sepak. Benar kan? Amin sikit. Amin. Tiba-tiba boleh kita letak di hujung-hujung mata tidak melaksanakan ibadat korban. Kenapa? Kononnya kita kata ini hanyalah sekadar fiqh yang sifatnya sunat. Tetapi kalau kita bicara dari segi falsafahnya, dari segi untung ruginya, maka beruntung yang teramat sangat. Apatah lagi ibu-ibu, kalau kita letakkan hasrat, okey, tahun ni saya tak nak korban, tapi insya-Allah Ustaz, saya akan korban pada tahun depan. Soalan Ustaz senang saja. Apa dia? Apa jaminan puan-puan, ibu-ibu boleh hidup sehingga tahun depan? Jangan kata tahun depan, tahun ni pun apa siti-siti sebau. Ingat ya, semua kita ni calon jenazah kan? Setuju tak? Sering. Ni semua kita ni calon jenazah semua ni. Cuma tengok ada yang tak pergi awal, ada yang pergi lewat. Ni gaya bersila terama sepatu. Kerana kursi itu lagi dah ya. Yang besar dekat dinding dia tu nyaris-nyaris tu. Nampak sangat rehat, so kita bagi rehat yang panjang terus ya. Pokoknya beritahu ialah kalau itu yang kita fikir bahawa semua kita ni calon jenazah, justru jangan kita terlepas pada setiap tahun Allahumma illa, kecuali kita ambil peluang untuk melaksanakan ibadah korban. Kalau dulu saya tengok tidak ada seorang pun di kalangan muslimah yang ada di hadapan Ustaz, Allahumma illa, kecuali semuanya korban. Wah, luar biasa. Ya, masa ada 2 minggu lagi. Pergilah cari unta ke apa. Masih ada unta. Tak pernah nampak unta.
Itu poin pertama, pengajaran pertama daripada ayat tersebut. Pengajaran kedua, berdasarkan kepada surah Al-Ma'idah ayat 27 tadi, Ustaz akan timbulkan dalam bentuk poin. Pertama, nah dengan baik-baik ya. Pertama, korban sembelih lembu ataupun kambing. Yang kedua, korban dalam bentuk sembelih ataupun mengorbankan sifat-sifat madhmumah yang ada pada diri kita, yang tidak baik. Sebut saja ujub, riya, takabur, sombong, bakhil, kedua, utama, buruk sangka, hawa, hasad, dengki, tidak ikhlas, cintakan dunia, lalai daripada mengasihi Allah. Itu yang kita nak korbankan daripada diri kita. So, yang pertama, sekadar korbankan lembu atau kambing. Yang kedua, korbankan sifat-sifat madhmumah. Soalan Ustaz, dengan baik-baik sila jawab. Antara korban yang pertama dengan korban yang kedua, mana yang lebih payah untuk kita buat? Tak kuat? Pandai neraka jawab. Ya benar. Untuk kita mengorbankan yang kedua ini jauh lebih sulit daripada untuk kita melaksanakan ibadah korban yang pertama. Ibadah korban yang pertama mudah. Apabila janji ada duit, selesai masalah. Ada binatang yang kita nak korban, selesai masalah. Tetapi dalam masa yang sama, payah di kalangan kita untuk melaksanakan ibadah korban dalam bentuk yang kedua ini, iaitu dalam masa yang sama kita nak korbankan sifat-sifat madhmumah, sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang jengkel, sifat-sifat yang buruk, yang busuk, yang hanyir yang ada pada diri. Ujub, riya, takabur, sombong, bakhil, kedengki, lalai daripada mengasihi Allah, cintakan dunia, pujakan hawa nafsu, buruk sangka. Ini semua. Mana bukti? Buktinya pada ayat tadi. Apa dia? Allah Azza wa Jalla ketika mana memerintahkan Qabil, memerintahkan Habil supaya masing-masing melaksanakan ibadah korban, menyembelih kambing. Ternyata masing-masing mudah saja. Mudah saja bagi Qabil untuk sembelih kambing ataupun lembu. Mudah saja bagi Habil untuk melaksanakan korban, sembelih kambing ataupun lembu. Pokoknya sekadar untuk sembelih binatang mudah. Tetapi yang payah yang kedua tadi. Buktinya apa? Buktinya apa yang saya Qabil tadi. Apabila Allah Azza wa Jalla memuji Qabil, tidak menerima akan ibadat Qabil, nyata sekali pada masa itu segala sifat-sifat yang tidak baik pada diri Qabil muncul satu persatu. Mulalah Qabil dengki pada Habil. Ekoran daripada ibadat korban dia tidak diterima, ibadat korban Habil diterima. Mulalah dengki pada Qabil, cemburu pada dengki pada Habil, cemburu pada Habil, dendam Qabil pada Habil, buruk sangka Qabil terhadap Habil, lalai daripada mengasihi Allah pada diri Qabil. Semua sifat-sifat ini nyata sekali, biarpun mudah bagi Qabil untuk menyembelih binatang, tetapi tidak mudah rupa-rupanya bagi Qabil untuk menghancur, membunuh, menyembelih sifat-sifat madhmumah yang ada pada diri. Walhal hadirin ibu-ibu sekalian, antara punca kerosakan paling besar yang berlaku pada diri seseorang muslim,
ialah apabila bersarang, berlumut dan berlumpur sifat-sifat jengkel dalam diri kita. Contoh Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kul hasanati kama ta'kulun narul haqq." Awas diri kamu daripada hasad dengki, kerana hasad dengki itu sangat berbahaya, samalah seperti api yang membakar kain yang kering. Kita kumpul pahala, Masya Allah, Tabarakallah, Ahsanul Khaliqin, banyak sekali. Solat fardu, solat sunat, qiyamul lail, puasa wajib, puasa sunat, taat pada suami, didik anak elok-elok, jaga itu, jaga ini. Wah, kumpul pahala banyak sekali dan kita kunci pahala tersebut. Tiba-tiba dalam masa yang sama adalah sifat yang tidak baik. Usahanya cukup satu saja, apa dia? Hasad dengki. Tiba-tiba Nabi SAW menyebut bagaimana hasad dengki yang kamu ternak dalam hati kamu itu muncul sebagai satu ibarat kata kain api yang akan membakar semua daun kain yang kering. Maknanya pahala yang kita kumpul selama ini hangus dijilat api yang namanya hasad dengki. Tiba-tiba inilah rupa-rupanya yang berlaku pada Qabil dan Habil. Sebelah binatang, sebelah. At the same time, bagaimana Qabil gagal untuk menyembelih dan mengorbankan sifat-sifat yang tidak baik. Hello. Jangan stres ya. Kuliah agama ni kena enjoy. Sebab Islam ni agama nikmat kan. Ibu-ibu, hasad dengki ni apa ya? Apa makna hasad dengki? Iri hati. Apa makna iri hati? Hasad dengki. Habis tu dah habis kuliah. Usaha ringkaskan hasad dengki ini dengan satu perkataan namanya SMOS. S-M-O-S. SMOS 1, SMOS 2, SMOS 3, SMOS 4. SMOS 1, S-M-O-S. Apa dia? Susah melihat orang senang. Nah, cuba semak pada hati kita semua. Andai kata ada sekelumit yang bernama susah melihat orang senang, katakan kita ada hasad dengki. Susah melihat orang senang. Tengok jiran sebelah asyik renovate rumah aja, kita tak nak renovate. Susah melihat orang senang. Kita beli kereta, kawan kita beli kereta selama 5 tahun, dia tukar kereta baru, kita tak asyik tengok kereta lama ni. Wah, tengok susah melihat orang senang. Anak-anak kita tak berjaya, anak-anak orang lain berjaya, kita susah hati melihat orang senang. Sesiapa yang ada SMOS ini, katakan kita ada hasad dengki. Khawatir kalau biarpun kita laksanakan ibadat korban, biarpun sah ibadat korban kita, tetapi oleh kerana kita tidak menghancurkan sifat mazmumah ini, akhirnya Allah gantung. Ibadat korban kita tidak diterima Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ibadat korban Qabil bukan tak sah, tetapi tidak diterima akan pahala. Kenapa? Karena ada hasad dengki. Qabil ada SMOS pada Habil. Susah melihat orang senang. Siapa yang senang? Habil. Apa senang?
ibadat korban dia diterima Allah Azza wa Jalla. Iblis dalam syurga ada smos pada Adam. Susah melihat orang senang. Apa senang pada Adam? Dilayan oleh Allah Azza wa Jalla dengan nikmat yang banyak. Wah, susah melihat orang senang. Akhirnya orang yang tinggi hasad dengki dia akan mencipta berbagai-bagai elok. Maybe dia akan fitnah orang, dia akan konspirasi pada orang, dia akan sabotage orang, dia akan buat sesuatu pada orang yang dia dengki pada. Hadirin, inilah yang dilakukan oleh iblis kepada Adam. Bila datangnya semos yang pertama, akhir sekali dia tidak puas hati, dia mulai goda Adam, dia mulai goda Hawa, sehingga Hawa Allah yang terpelanting daripada syurga jatuh ke atas muka bumi. Inilah dia rakam yang ada pada Qabil, sampai ke mereka sanggup bunuh Habil. Bila itu berlaku, maka datanglah SMUS yang kedua. Apa dia? Semos yang kedua. Kalau semos yang pertama apa tadi? Susah melihat orang senang. Semos yang kedua, ayo balik bahasa. Senang melihat orang susah. Dia kuliah agamanya kayak gini sangat ya. Janji bagi poin saja. Senang melihat orang susah. Qabil senang melihat orang susah. Apa susah pada Habil? Mati. Iblis semua senang melihat orang susah. Apa susah? Adam terpelanting jatuh ke atas muka bumi. Nah, inilah dia rentetan daripada susah melihat orang senang, buat itu dan ini, sehingga orang itu jatuh bankrupt, jatuh susah. Maka datanglah pada diri dia semos yang kedua, ialah senang melihat orang susah. Kita sembang dengan kawan kita, kawan kan aku ada kereta baru minggu lepas, sekarang tak ada ke mana? Accident lah. Oh iya ke? Kesian. Mati padam. Ini bukan sebuah falah ni ya. Nak beritahu bagaimana kita tak senang dengan orang, sehingga orang itu ditimpa musibah pada masa bahawa dia selega, jengkel, akhlak seumpama. Korban setiap tahun, tetapi hatinya Masya Allah kotor sangat. Bimbang kalau ibadat korban kita tidak diterima Allah Azza wa Jalla. Yang kita mau apa ya? Yang kita mau ialah semos yang ketiga. Nah, semos yang ketiga apa dia? Ya, senang melihat orang senang. Ini orang baik hati ini. Biarpun dia susah, senang tengok adik-adik dia senang. Biarpun mungkin dia susah, senang tengok anak saudara berjaya. Biarpun mungkin anak sendiri tak berjaya, senang tengok suami orang lain sejuk mata memandang. Biarpun suami sendiri macam beruang. Ini contoh. Nah, senang tengok rumah tangga dia bahagia. Biarpun rumah tangga kita mungkin kucar kacir. Kucar kacir macam mana? Macam Tom and Jerry. Pantang jumpa kelahi, pantang lagi jumpa. Damai seketika masa tidur. Itu kalau mimpi berkelahi lagi. Ini yang kita tahu. Hatinya baik, hatinya lapang, hatinya bersih. Kalaupun tidak semos yang ketiga, maka ambillah semos yang keempat. Apa semos yang keempat? Ya, susah melihat orang susah. Biarpun kita senang, susah melihat penderitaan umat Islam di Gaza. Biarpun kita senang di Malaysia. Yes, orang ini hati baik. Kita naik kereta, wah kereta kita baru, ada aircon,
light lampu merah berhenti seketika. Tiba-tiba datanglah sebuah motor warna kap 70 cc. Suami, isteri. Apa anak keping-keping kat tengah. Sama-sama tunggu traffic light merah. Tiba-tiba hujan lebat tu. Hadirin sekalian, orang yang ada semua susah melihat orang susah, dia ada feel dengan apa yang berlaku. Kesiannya kepada 3 beranak. Rasa bersalahnya aku dalam kereta, dia dengan motor. Apalah rasa patut aku bantu dia. Yes, tanda hati kita baik. Tapi kalau tak fikir apa-apa, masyarakat wajib je. Sama tahu tu lampu merah, orang yang hati tak baik. Hadirin sekalian, ini yang kita nak prepare supaya seiring di saat kita melaksanakan ibadah korban, sembelih lembu ataupun kambing, dalam masa yang sama kita identifikan apa dia sifat-sifat madhumah dan kita akan sembelih, kita akan korbankan. Justru agenda bertindak hadirin kita semua apa dia? Balik nanti dapatkan kertas A4, beli pen satu, flashback balik muhasabah diri sendiri. Kan kuliah kita muhasabah nama kan? Okey, apa dia sifat-sifat madhumah yang bersalah dan diri kita lebih tahu tentang diri kita banding dengan orang lain. Ikhlaskan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, aku ada sombong, aku ada riya, aku ada takabur, aku ada ujub, aku ni selalu tidak ikhlas beribadah, aku ada tama, aku ada hasad dengki, aku ada cemburu, aku ada buruk sangka. Berikan percentage masing-masing. Cemburu 30%, hasad dengki 60%. Senarai berapa sifat-sifat madhumah? Tengok-tengok telah banyak tahap 8 dia. Contoh. Dan bila kita dah identifikan, kita akan sembuh kepada Allah. Wahai Allah, menjelang Idul Adha, aku melaksanakan ibadah korban, namanya kambing, namanya lembu. Itu hanya satu simbolik. Sebenarnya lebih penting daripada itu ialah aku akan mengorbankan sifat-sifat madhumah ini. Wahai Allah, beri peluang untuk aku bertaubat. Wahai Allah, beri peluang untuk aku membayutan kembali ke pangkal jalan. Wahai Allah, jadikan korban itu sebagai turning point untuk aku refresh balik diri aku menjadi hamba kamu yang bersih hati. Yes, Allah Azza wa Jalla maha mendengar munajat. Allah Azza wa Jalla maha mendengar akan merengek kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita nak hasilkan daripada ibadah korban. Bahawa nampak bagaimana beza sangat korban kita tahun ini dengan tahun lampau. Tahun-tahun lampau, oh korban kita lebih kepada pesta makan daging je. Ini event sosial, hoha, tapi tak berubah. Makin banyak korban, makin bertepek-tepek sifat mazmumah. Kenapa begini tadi Ustaz? Boleh faham kan? Nampak kan? Apa yang nampak? Bukan Ustaz, tapi mesejnya. Okey, baik. Tamat surah Al-Ma'idah ayat 27. Sekarang jom kita rangkulkan satu ayat lain lagi yang berkaitan, yaitu surah Al-Hajj ayat 37. Surah Al-Hajj ayat 37. Firman Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bermaksud, lan yanalallaha, Allah sesekali tidak menilai
pada luhumha, setiap daging korban yang kamu lapah dan yang kamu agihkan kepada fakir miskin. Allah tak nilai itu semua. Wala dima'uha, sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga tidak menilai pada setiap titisan darah yang kamu alirkan daripada binatang korban. Walakin, akan tetapi, yanaluhut taqwa minkum, yang menjadi penilaian di sisi Allah Azza wa Jalla ialah sejauh manakah ibadah korban itu mampu mendisiplinkan diri kamu menjadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, hadirin sekalian, ayat ini sangat berkait dengan ayat 27 surah Al-Maidah. Ulangan sekali lagi, pada ayat ini Allah Azza wa Jalla memberitahu Allah tidak menilai. Jangan kita overconfident sangat. Okey, tuan korban tak tahu ni korban. Oh, satu bahagian daripada seekor lembu ya? Oh tidak, saya langsung satu ekor. Oh, lembu di sana tak. Saya unta. Oh tidak, unta Australia. Mahal harganya sebab pandai bahasa Inggeris. Contoh. So kita rasa kita bangga dengan seekor lembu sawah kita saja yang tumbang, seekor unta kita saja yang tumbang. Pada ayat ini secara nas digesek black and white daripada Allah nak sedarkan kita. Wahai saudara, wahai saudari, ingat ya, kamu jangan rasa hebat sangat. Kenapa? Lan yanalallaha, Allah guna perkataan lan. Lan di sini disebut lan nafil abad, satu bentuk penafian total daripada Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Tidak sesekali tidak. Allah Azza wa Jalla menilai pada setiap daging kurban yang kamu lapar dan kamu agihkan kepada fakir miskin. Wala dima'uha, sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga tidak menilai pada setiap titisan darah yang kamu alirkan daripada leher binatang korban. Tetapi yang menjadi penilaian di sisi Allah ialah sejauh mana ibadah korban ini memberi feedback kamu menjadi hamba yang bertakwa selepas daripada ibadah korban. Hadirin, macam mana kita nak faham teks nas Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37 ini? Terlebih dahulu kita nak tahu apa makna takwa. Sebab Allah kata yang aku terima ialah takwa kamu. Sama macam surah Al-Maidah ayat 27 tadi, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah menjawab, kenapalah aku tak terima akan ibadah korban Qabil? Sebab dia korban dalam keadaan dia tidak bertakwa. Sedangkan innama adatul hasar, iski balaghah sastra bahasa Arab, innama adatul hasar, terjemahnya apa dia? Hanya saja. Aku dia Allah menerima ibadah korban mereka yang bertakwa saja. Yang tidak takwa Allah tidak terima. Biar sah dari segi fiqh. Untuk sah dari segi fiqh akan ibadah korban kita bukan payah sangat. Jadi yang disembelih itu kambing, lembu, lagi sampai umur, lagi yang menyembelihnya orang Islam, bukan Islamic value disembelih. Selesai masalah. Tetapi apabila Allah mengangkat martabat terima, maka ini kita nilai bukan sekadar sah tetapi diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apa makna takwa? Ustaz ingin menterjemah makna takwa merujuk kepada dialog yang berlaku
di antara Umar Al-Khattab dan anaknya yang bernama Abdullah. Satu hari Abdullah tanya ayahnya, "Ya abuya, ma ma'na taqwa?" Wahai ayahnya, apa makna takwa? Yang selalu orang sebut takwa, 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 ibadah korban untuk melahirkan insan yang bertakwa. Apa benda takwa itu? Umar tak jawab, kecuali Umar tanya balik anaknya, "Ya bunayya, hal akhasta tariqan dzat syaukin?" Wahai ananda, pernah ataupun tidak suatu masa kau berjalan mengikuti satu lorong yang penuh dengan duri dan ranjau? Abdullah menjawab, pernah. Kaifa tamur ya bunayya, bagaimana reaksi kamu berjalan pada masa itu? Maka Abdullah menjawab, tasya'atu wa hadartu, sudah pastilah aku berjalan dalam keadaan penuh berhati-hati, cermat, agar kakiku tak terpijak duri dan aku sampai ke destinasi dengan selamat. Mendengar jawaban itu, maka Umar Al-Khattab membuat kesimpulan, fadzaka huwat taqwa, itulah dia makna takwa yang kamu tanya aku sejak tadi. Maknanya apa dia? Dalam banyak-banyak definisi dan konotasi takwa, apa dia? Hidup kita mesti berhati-hati, mesti cermat. Cermat yang bagaimana? Jangan langgar batas agama. Apa itu batas agama? Yang disebut halal, haram, sunat, makruh, harus, wajib. Nah, itu semua adalah wadilka hududullah fala ta'tadduha. Itu semua adalah batas agama, fala ta'tadduha, jangan sesekali kamu bolos. Sesiapa yang berada pada ruang lingkup ini, ia disebut orang yang bertakwa. Kalau tidak gagal. Maka di antara mekanisme untuk mempertajamkan makna takwa ialah ibadah korban. Hadirin, macam mana kita nak faham dengan tajuk korban ini? Begini ya, contoh. Okey, kotak tisu yang punya dibuang tu. Okey, kamera cermin mata, segelas air. Ibu-ibu tengok atas meja semua. Ustaz ini magic. Tarik nafas, pegang air. Kotak tisu, box dan segelas air. Katakanlah ini semua adalah penanda aras sebelum korban, ketika korban, selepas korban. Okay. Sebelum korban, ketika korban, selepas korban. Usaha maksud contoh yang paling mudah. Katakanlah ada seseorang hamba Allah, sebelum korban, lifestyle dia seorang yang langgar batas agama. Apa contoh batas agama dia langgar? Tak salat umpamanya. Baik. Dia tak salat. In between yang ada ni tak salat. Okey. Maknanya dia tak takwa kan? Dia langgar batas agama. Bapak nampak kan? Okey, baik. Sehingga takdirnya tahu dia korban. Korban dia. Hadirin, andai kata korban ini boleh bertutur, mahu saja korban ini berkata, wahai saudara, ingat ya, kamu sebelum ini langgar batas agama, sebelum ini kamu tak takwa. Apa dia langgar batas agama? Apa tak takwa yang penting kamu tak salat. Okey, tapi tak apalah, itu sebelum korban. Sekarang hari ini kamu korban. Apa makna korban? Korban menuntut kamu supaya bertakwa. Apa dia makna takwa? Jagalah salat. Apa makna takwa? Takwa minta kamu refresh balik, mesti membuat U-turn kembali ke pangkal jalan. Jangan langgar batas agama daripada salat kepada salat.
sulitkan ada bahasa boleh bertutur. Okey, dia pun korban. Selepas korban, bila kita observe cara hidup dia, Masya Allah, Tabarakallah, ahsanul khaliqin, muni solat, tak tinggal dia. Anda ditanya, kenapa ya nampak berubah kamu selepas pada ibadat korban? Maka dia kata, korban telah mendidik aku menjadi orang yang bertakwa, kembali kepada jalan. Selama ini aku nampak yang aku bertakwa namanya tidak salat, aku salat. Yes, pada masa itu korban orang ini pada satu layer sah, dalam masa yang sama diterima oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pahala. Dengan arti kata lain, kalau sebelum korban tak salat, selepas korban pun sama tak salat, maaf dengan bahasa kasar, Ustaz sebut Allah tidak pelahap untuk menerima pahala orang seperti ini. Sebagaimana yang ada pada Qabil, Allah tak terima pahala sebab jengkel akhlaknya, tidak adil di sisi Allah Azza wa Jalla. Hamba Allah yang salat dapat pahala akan korbannya, hamba Allah yang tak salat dapat juga pahala korban. Allah Ta'ala bukan naif, Allah Ta'ala na'udzubillah bukan hampas. Allah Azza wa Jalla maha kaya, Allah Ta'ala maha bijaksana, Allah Ta'ala ni maha berkualiti. Contoh yang sebawah ni, ibu boleh bawa dengan contoh-contoh yang lain. Okey, sebelum korban hidup dia bergelombang dengan rasuah, bergelombang dengan pencemaran, rasuah. Tiba-tiba dia korban. Sama juga, anda kata korban boleh tertutup. Ada muslimin sebelah kanan Ustaz. Okey, baik. Anda kata korban boleh tertutup, mahu saja korban berkata, wahai saudara, hidup kamu sebelum ini nampak sangat tidak takwa, langgar batas agama. Apa langgar batas agama kamu? Rasuah. Apa lagi? Menggelap kawal. Apa lagi? Pecah amanah. Tak apalah, jadikan korban terima untuk kamu. Apa dia? Kembali ke pangkal jalan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, ahsanul khaliqin. Selepas daripada korban nampak perubahan hidupnya, mulai amanah, ada integrity, transparent, jujur. Anda ini siapa? Kenapa ya nampak berubah kamu? Korban telah mendidik saya untuk menjadi orang yang bertakwa. InsyaAllah korban orang ini bukan sahaja sah min haithul fiqhi, dari segi fiqhnya, tapi dalam masa yang sama diterima Allah sebagai pahala. Kenapa? Nampak sangat mencapai mana walakin yanalu taqwa minkum, yang dikehendaki oleh Allah melalui falsafah ibadah korban membekasnya cara hidup takwa hidup kamu. Dengan hal kata lain, kalaulah sebelum korban pun rasuah, selepas korban berlalu tinggi rasuahnya, sinar hari bulan lembu yang dibuat dengan rasuah, maka king salah, maaf cakap dengan bahasa kasar, Allah tidak pelahap untuk dia pahala orang seperti ini. Hello, jangan stres ya, enjoy. Ini kelas agama. Nah, maksud apa lagi? Nah, okey, perempuan selalunya masalah aurat. Okey, katakanlah sebelum korban dia seorang yang mendedah aurat, tak berhati-hati kan, tak takwa, langgar batas agama. Okey, tak pernah itu sebelum korban, tiba-tiba dia korban, boleh sama. Anda kata korban boleh bertutur, mau saja korban berkata, wahai cik puan, wahai si gadis manis, si gadis ayu, tutuplah aurat itu. Tidakkah korban ialah taqwa minkum, mendidik kamu secara spiritualnya supaya kamu refresh balik, jadi orang yang tidak langgar batas agama. Apa batas agama yang kamu langgar? Buka aurat. Alhamdulillah, selepas daripada ibadah korban dia tutup aurat. InsyaAllah korban bawah ini sah dan diterima Allah sebagai pahala. Tetapi kalau sebelum korban dedah aurat, hatta rasa putih
sakit hati masa korban dedah aurat juga. Sebab korban lagi teruk dedah auratnya, maka berlaku apa yang berlaku pada Qabil. Sembahkan korban kepada Allah, sah dari segi fiqhnya, tetapi innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Nah, sebab itulah sengaja Ustaz pecahkan tajuk ini pagi ini. Oleh kerana kita nak korban, biar ada feel ini. Kita tak nak stereotype ala-ala nak korban, kita korban. Tapi orang lain berubah jadi baik, tapi kita ni tak berubah, kekal je dengan watak yang tidak baik. Dia tidak tahu. Ustaz bila sebut tentang awal, Majlis Ulama Indonesia telah memfatwakan haram berpakaian menutup aurat tetapi mendedah aurat. Menutup aurat yang sebenar namanya pakaian jilbab, sebagaimana yang dipakai di luar. Tetapi yang menutup aurat tetapi dianggap mendedah aurat, jenis pakaiannya namanya jilbab. Selebok. Macam mana? Okey, trend. Ni Ustaz sebut ni bukan ibu-ibu punya ni. Ibu-ibu insya-Allah baik, orang tu bapak tak. Tapi Ustaz sebut ni kok anak kita yang lepas pandang. Anak saudara kita, untuk anak cucu kita. Okey. Kalau dulu trend pakaiannya okey, free hair. Sekarang tak ada dah. Semua nak berfashion, pakai tudung. Okey, tak apa. Tetapi malang sekali baju yang dipakai ketat, senang, kecil. Bayangkan dia umur 18 tahun, tapi pinjam baju adik dia umur 18 bulan. Ini cuma sama pakai, ya Allah, jilbab selompok lah. Akhir sekali sama dengan seluar ketat yang teramat sangat. Pusing kita tengok cara dia berpakaian. Jadi trend anak-anak muda sekarang pakai tudung, pakai t-shirt ketat, nampak selompok ke depan. Haram berpakaian seperti ini. Jadi kalau rasa jadikan korban sebagai perubahan, maka itulah dia perubahan, kita akan jadikan. Nah, ibu-ibu sekalian, itulah rasanya yang saya nak sampaikan kepada pagi ini. Macam tak puas hati ni. Sepuluh hingga 11 kan? Okay. Oh, 31 eh? Baik. Ada soalan? Silakan. Okey, baik. Sebagai akhirnya, Ustaz ada edarkan pamphlet di hadapan ibu-ibu sekalian untuk program yang akan dibawa oleh Ustaz dengan Ustazah. Yang terkininya pertama namanya terapi makrifah. Ia merupakan seminar dalam bentuk kita menyentuh emosi dan spiritual. Ia bukan ceramah, tetapi kita menggabungkan audio, visual, simulasi, game dan terapi yang insyaAllah akan dibuat pada 19 Oktober daripada 8 pagi hingga 7 petang di Masjid Negara. Mungkin kepada siapa yang pernah mengikutinya tahu sangat aku macam mana rakam kepada program yang akan dibuat. Yang kedua ialah program Kembara Rohani Bandung dan Jakarta. Selalunya dalam mindset kita bila sebut ke Bandung, nampak apa ya? Ya, sebenarnya hantu shopping. Okay. Tapi kita ubah sedikit. Apa yang kita buat secucuk dengan nama Kembara Rohani, kita penuhi dengan melawat pasal trek. Kita berqiyam di sana. Kita ada malamnya kajian hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita ada pertemuan eksklusif dengan Ajim. Kita ada pertemuan khas muslimah dengan Teh Dini Mutmainnah.
yang akan sharing pengalaman ujian beliau sebagai seorang muslimah. Kita akan pergi melawat gedung buku untuk mencari buku-buku yang sewajarnya bagi pencerahan hidup ini. Sama juga ketika di Jakarta, kita akan melawat pusat pesantren Darul Quran yang terbesar di Indonesia, dan kita akan bersama dengan Ustaz langsung untuk pencerahan, promosi ilmu dan pengalaman. Jadi dia adalah sebahagian daripada makna kembaran Quran dikatakan. Shopping tak shopping ada dikatakan. Manakala sebenarnya adalah dulu Ustaz Hafizah ada orang yang kata tak bawa pamphlet dia. Ini contoh ya. Bagi Ustaz Hafizah sedikit, kami ada sekarang dalam membina kompleks tahfiz Madinatul Khufaz bertempat di Lembah Pelewak di kawasan tanah 10 hektar, dan pembangunan yang kita buat adalah sedikit 4 tingkat. Ia menggabungkan tahfiz, akademik dan perkadiran. Tahfiz, akademik dan perkadiran. Jadi insyaAllah masa pertama telah selesai pembinaan, masa kedua dalam proses pembangunan. InsyaAllah dijaga tahun 2016 first intake akan dibuat. Moral story-nya adalah duit mana cukup lah, duit mana cukup, dia mengharapkan dana daripada masyarakat. So kalau tuan-tuan dan puan berhasrat untuk menyumbang, insyaAllah Kak Salwa buka 2 hari ini untuk menyumbang fasulah tahfiz Madinatul Khufaz. Bahkan bagi Pak Ustaz mengadu-adukan ibu ada peluang untuk menziarahi lokasi mana Pak Kafir yang lebih dipersilakan. Kami sebenarnya membuat tahfiz Madinatul Khufaz ini mengambil kira pengalaman kami melawat tahfiz Sulaimaniyah, melawat tahfiz Darul Tauhid, melawat tahfiz Darul Quran. Jadi kita menggabungkan ketiga elemen ini. Itulah tahfiz, akademik dan kehadiran termasuk entertainment. Okey, sekian, terima kasih. Ustaz, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika as-salihin wa syakirin. Sallallahu alaihi wa sallam.